Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya DMM 3663. Untuk topik kali ini kita akan bincangkan tentang kata compensation. Topik ini sangat menarik dan ia bakal memudahkan anda punya operasi CNC nanti. Jadi sila beri tumpuan dan cuba fahamkan sebaik mungkin. Okey, apa itu kata compensation? It's used to offset the center of the cutter and shift the distance of the radius to the specified side of the program path. So, kita ada program path tapi kita gunakan kata compensation punya function ni supaya kita boleh shift sedikit. Kita panggil offset ni. Gerakkan sikit tool tu ke tepi ke kanan ataupun ke kiri daripada original program path tu. Complex part geometries having lines tangent to arcs and lines intersecting arcs involve substantial trigonometric computations to determine the center of the cutter. So, ini antara isu besar. Kalau kita ingat dulu, kita buat contoh di mana kita perlu potong dalam keadaan kita ada angle. Bila ada angle ni, kita tak boleh terus set program tu untuk gerak ikut posisi kita punya workpiece. Kita kena consider juga cutter tu ada radius, jadi kita kena lajakkan sikit supaya kita dapat the exact angle yang kita nak. Tapi masalahnya kalau tu satu kan, kita nak buat banyak. Jadi kalau buat banyak ni, setiap kali tu kena buat calculation, setiap kali tu kena buat balik trigonometry, memang isu yang besar lah. Jadi kata compensation ni sangat memudahkan kita untuk bypass pengiraan-pengiraan. So kata compensation involves programming the part geometry directly instead of the tool center. So daripada kita asyik duk fikir kena tambah radius tool center tu, kita boleh terus fikir tentang workpiece kita dan program tu sendiri akan set berapa offset yang kita perlukan. The kata composition commands are kata composition left. This is G code juga G41. Kata composition right G42 dan kata composition cancel. So kita reset kata composition ni balik kepada cara biasa pengiraan menggunakan tool center. So, nak mudah faham, kita tengok contoh dalam gambar ajar ni. Kalau kita punya original program path tanpa kata composition punya kod ni, apa yang kita buat ialah kita kira daripada tool center, bukan ikut workpiece. Jadi tool center kat sini berapa relative to the workpiece, atau kita gerak kat sini. Kena ingatlah workpiece kita nak potong kat sini tapi radius dah ada kat sini. Kita kena guna trigonometry kat sini. Kita pusing pula ni, and then kita kena buat calculation juga untuk arc tu straight. Kita kena pusing pula ni, kena fikir pula arc tu macam mana straight. Kat sini pun kena fikir tentang trigonometry juga, pusing lagi dan seterusnya. So ni adalah contoh beberapa tempat kita kena consider tentang pengiraan dia kan. Apa pula akan jadi kalau kita ada kata composition? Ni akan terjadi. So kita tulis dalam program tu G code menggunakan G41 ataupun 42, dan selepas itu apa yang kita perlu command kepada kita punya CNC machine tu ialah di mana position workpiece yang kita nak kata tu stop. Contohnya macam ni lah, X1 Y1, tu kita nak ke XY X2 Y2, jadi kita nak pergi pula X3 Y3, X4 Y4 dan seterusnya. Komputer tu sendiri akan compute untuk kita dia punya kata composition. Berapa banyak tool tu kena gerak ke tepi ni supaya dia boleh jalan dengan smooth. So tu the beauty of kata composition yang kalian kena familiar kan, supaya kalian boleh guna, tak perlu risau dah tentang trigonometry. Okay, ni contoh lain. Kalau anda kata kita dalam keadaan kata diameter composition cancel, kita tak ada kata compensation. Jadi apa yang kita kena buat, kalau anda kata kita nak buat workpiece macam ni bentuk dia, yang dotted lines ni, maka kita kena fikir posisi tool center. So dari sini gerak ke sini, lepas tu tool center tu gerak ke sini. So every time kita kena tambah lah berapa radius ke sini. Sini pun kena trigonometry kat ni, sebab kita nak stop kat mana kita tak tahu. Kita tak boleh stop direct kat sini betul terus turun ke bawah kan. So kita kena stop kat sini ni berapa nilai dia. Kat sini berapa nilai dia X, kita tak tahu. Turun ke bawah ni pun sama juga, kat sini kita nak stop sebelum line ni kan. So berapa nilai ni,
kita tak tahu. So kena calculate, turun ke sini, kena berhenti, ni pun kena consider jarak ni kan, which is radius, tak ada masalah sangat lah. Dan patah balik. Kalau anda kata kita ada kata compensation, sama ada kita guna G41 ataupun G42, kita hanya perlu buat program path ikut dengan dash line workpiece kita lah basically, dan dia akan compute. Okay, apa yang membezakan antara G41 dengan G42 ialah bagaimana kita nak gerakkan kita punya tool. So kita tengok daripada tepi lah basically. Contohnya kalau untuk yang atas ni, kita punya mata kat sini. Kita punya mata kat sini. Macam tu. Jadi kita punya pergerakan dia macam mana, daripada original workpiece punya tempat ni, kita kena gerakkan tool tu ke kiri. Sentiasa ke kiri. Kalau tengok, kalau ikut daripada belakang tool ni, sini pun akan offset ke kiri juga. Sini pun offset ke kiri juga. Sini pun offset ke kiri. Sampai habis. Jadi kita menggunakan G41. G42 lah macam mana? Which is terbalik lah. So andai kata, again kita punya mata kena belakang daripada tool untuk mudah nampak lah. Jadi tubuh belakang tool tu mata kita akan dapati kita punya program path kat sini, workpiece kita kat sini, kita kena anjakkan tool tu ke kanan. Kena anjakkan tool tu ke kanan, bermakna kita menggunakan G42. So every time kalau kita gerak ni kan, kita tengok tool tu daripada belakang, memang kita akan nampak benda tu akan sentiasa ke kanan lah. Kita punya offset. Semua ni adalah offset ke kanan. Jadi kita gunakan G42 sentiasa. Sama juga, sekarang ni adalah kita nak potong kat luar. Kalau anda kata kita nak potong kat dalam, pun kena consider dari segi kita nak tengok kat mana. Kalau katakanlah workpiece, sebenarnya kita nak kekalkan workpiece kat luar ni, kita nak buat ada slot yang besar ni lah daripada dalam. So tool kita ada kat dalam ni, tool kita akan gerak clockwise. So apa akan terjadi kepada kita punya offset tu berbanding dengan program path kita, ialah ianya ke kanan. Dari sini ke sini kan. Bermakna kalau dalam konteks kita nak buat dalam ni, terbalik lah. Kita kena guna G42. Kalau kita tengok yang untuk yang ni pula, katakan benda yang sama, kita bukan nak potong daripada luar. Luar ni kita maintain, kita nak potong buat slotting yang besar ni kat dalam. Apa yang terjadi ialah kita buat kata kita kat sini. Kata kita kat sini supaya kita ada jarak kat sini. Kata kita pula gerak counterclockwise, bermakna kita ada offset ke kiri. Daripada program path kita nak potong kat sini, kita gerakkan tool kita ke kiri. Bermakna kita tak boleh guna G42, kita kena guna G41. So tu benda yang basic. The key word is, satunya dia gerak counterclockwise ataupun clockwise. Bila dah tahu tu, kita tengok tool tu jadinya dia anjak ke kiri ke kanan daripada workpiece tu. Kalau tool tu anjak ke kiri, regardless lah sama ada dekat dalam ataupun dekat luar, maka kita kena guna G41. Kalau anda kata dia anjak ke kanan, kita guna G42. So ni lagi gambaran bagaimana kita nak buat betul tu lah kan. So kalau katakanlah benda tu, again kita tengok daripada belakang, benda tu bergerak ke depan, tool ni adalah ke kiri kepada kita punya workpiece, bermakna kita kena guna G41. Dia tengok ni pula, dia gerak straight ni, kata ni adalah ke kanan daripada workpiece kita punya original program, maka kita kena guna right, which is G42. So ni adalah penerangan berlanjut berkenaan apa yang saya bincangkan tadi. Usually CNC programs are written so that the tool center follows the tool path. Tool composition is used whenever tool center line programming is difficult. So, selalunya bila kita nak buat kompleks punya tool, memang akan jadi masalah besar lah. Jadi antara lain, selain daripada kita sekadar nak gerakkan anjak dia, kita gunakan tool compensation ni sebabnya kadang-kadang tu ada tool wear. Mungkin kita dah guna lama tool kita, radius dia daripada radius asal dia dah jadi pendek sikit, radius tu jadi kecil sikit. Kita boleh guna kata compensation ni untuk kita consider berapa. Katakanlah
dia dah hilap, dah haus sikit, dia jadi 1 mm. Tool boleh guna lagi, tapi dah ada kehausan sebanyak 1 mm. Jadi kita boleh buat tool compensation ni untuk kita consider berapa dia punya kehausan tu. Kalau kita still consider tool center, maka mungkin tak boleh potong lah. Dia dah pendek kan? Jadi bila nak potong tu mungkin boleh potong, tapi tak ikut saiz daripada asal yang kita nak. Mungkin dia tebal lagi 1 mm lah, sebab kita punya tool tu makin nipis. So G40 command cancels any cutter compensation that was applied to the tool during a program and acts as a safeguard to cancel any cutter compensation. Note that the cutter compensation is modal, so it must be cancelled when it is no longer needed. This is the sole function of the G40 command. Jadi cutter compensation ni untuk G41 atau G42 dua-dua sama, kita kena guna G40 untuk cancelkan dia. Kalau tidak, dia akan sentiasa menggunakan that cutter compensation. So ni dah saya terangkan juga, G41 untuk compensation left, G42 adalah untuk compensation right. Again, tengok mana path dia. Kalau anda kata dia straight ke depan, kita tengok daripada belakang, kita tengok dia anjak ke kiri, maka ni adalah G41. Kalau dia gerak ke bawah ni pula, kita tengok daripada belakang ni, kita dapati dia masih lagi gerak ke kiri, maka masih lagi relevan G41. G42 sebaliknya, dia gerak ke atas, kita nampak dia teranjak ke kanan, maka this is G42. Kalau tool tu gerak ke bawah, daripada belakang ni kita tengok, kita dapati tool tu adalah teranjak ke kanan. Kalau tengok daripada atas kan, maka ni adalah G42 juga. So ini adalah contoh simple punya operation yang memerlukan kita buat bentuk begini. Straight, ada curve, straight, ada curve dan seterusnya. So sekarang ni kita dah identify kita punya radius tool ni adalah 0.25. Kita dah tahu radius adalah 0.25. Kita dah tahu kita punya radius yang ini untuk semua bahagian adalah 0.5. So kita nak potong. Minta maaf yang selalu jadi macam ni. Saya pun tak pasti kenapa. So starting point adalah di sini dan kita tengok macam mana dia punya program. So, ingat ini without cutter compensation. So yang sebelum ni cara kita buat sebelum ni lah, which is kita tak consider cutter compensation punya G-code tu. So kita akan gerak secara clockwise. Kita start daripada starting point ni. So first of all, G00 rapid movement ke X negative 2.35, Y 1.5. Sinilah. So daripada mana-mana kan, 00 punya origin point ke, kita start kat sini. Sampai ke sini. Okay, settle ni. G01 adalah G-code untuk linear interpolation. Kita turunkan ke Z negative 0.45 ni bersama feed rate 10. So sebabkan feed rate ni adalah modal, keseluruhan ni akan menggunakan F10 juga. Settle ni. Okay, N15 ialah X dia nak ke negatif 2.25. So dari sini kita gerak anjak sikit ke sini. N20 Y 1.5 terus ke sini. So kita tahu sini samalah dia punya X dia kan. Jadi dia boleh terus buat linear interpolation sampai ke sini. Okay, settle yang ni. Bila settle kat sini, kita nak kena gerak buat arc punya interpolation. Sampai sini kita kena buat circular interpolation ke sini. Maka kita guna G02, which is circular interpolation ke kanan, which is clockwise. X negatif 1.5, Y 2.25. R kita tahu. Kita tak payah guna I dengan J pun tak apa, sebab kita tahu R ni adalah 0.5 tambah pula dengan 0.25. So 0.75 lah. R 0.75 settle. So dapatlah sampai ke sini. And then seterusnya, ini ke X 1.5 ke sini, kita tahu sama juga, guna R semua sama. R 0.75, kita boleh gerak ke sini, buat linear lagi, gerak lagi circular, buat linear dan sampai ke hujung. So ni adalah example without cutter compensation. Okay, apa akan terjadi apabila kita guna proses yang sama menggunakan cutter compensation? Okay, untuk cutter compensation nanti akan diajarlah di dalam lab. Kita dah boleh program dah berapa diameter satu benda tu dan komputer akan calculate berapa dia punya radius. So compensation tu dah fix.
So dalam case ni kita boleh tulis contohnya D01. Dalam case ni ada compensation sebanyak 0.5. 01 ni bukan maksudnya dia 1 mm ataupun 1 inci. Tapi dia adalah sekadar setting dia dalam program tu, D01 ke D02, D03 dan seterusnya. Okay. Untuk D01 adalah 0.5 inci dia punya quarter compensation. So kita register sebagai number 1 lah. Okay, so bila dah ada tu dan kita boleh tengok balik kita punya position untuk bahagian workpiece tu. Bukanlah kepada kita punya tool center. Kita fokus pada workpiece punya point-point penting yang mana kita nak akan buat gerakan yang lain. Jadi apa kata jadi? Awal-awal sama je. Okay, daripada origin source G00 pergi ke tempat start point ni. So settle ini. And then kita buat N10 G ni, so Z kita diturunkan. Bila nak start, maka kita buat ni pula. Ni tambah dia is N15 ni G41. So G41 apa benda? Compensation left. Kita tengok, kita still nak go clockwise. Kita tengok tool ni daripada belakang ni, kita dapati dia compensate ke kiri lah. So kita guna compensation left. X negatif 2. So kita pergi ke sini. Dari sini kita pergi ke sini. Dalam keadaan linear tu kita letak ni D01. So waktu dia gerak ke sini dia dah faham. Sini kita dah set starting dia punya kata compensation. Bila dah starting D01 dia dah program dah faham lah. Okey, perlukan 0.5 offset kepada kiri. Jadi daripada situlah kita boleh just plot nilai-nilai yang ada dekat sini. Semua nilai-nilai yang ada dekat sini. Termasuk sini. Sini Y adalah 1.5. Lepas tu X kat sini ialah negatif 1.5. Y2. R pula bukan R panjang ni. So R panjang ni adalah 0.75 tadi kan. Jadi sekarang ni kita tahu ni adalah 0.5. So kita guna R.5 ni. So all of this dah change daripada R.75 jadi R5. Dan lain ni, selain daripada ni semua sama. Cuma yang ni lah, X dengan Y ni berubah berdasarkan workpiece kita dan bukan tool center. Sangat memudahkan kita sebab sekarang ni tak perlu dah tambah-tambah tolak kan. Kadang-kadang tu tambah tolak tu yang jadi confuse dalam kita punya workpiece tu tak jadi apa yang kita nak. So apa advantage kata composition? The mathematical composition for determining a path are greatly simplified. Kita tak payah fikir lah. Ni memang sangat nikmat yang besar lah sebenarnya kita dah tahu kata composition ni. Awal tu saya explain juga berkenaan dengan trigonometry sebab nak kamu faham lah adanya kena consider tool center tu dengan workpiece tu ada lokasi yang berbeza-beza kan kadang-kadang tu. Jadi untuk kali ni greatly simplified because the geometry and not the tool center is program. The same program can be used for a variety of different cutter diameters. Jadi sekarang ni kita dah set cutter compensation untuk tool tersebut adalah D01. Kalau katakanlah ada pula tool yang lagi besar yang dia punya radius lagi besar, maka kita boleh set pula tu D02 berapa dia punya radius kat situ. Bila dah tahu radius berapa dan kita guna program yang sama. Sebab kita berdasarkan workpiece kan, bukan berdasarkan tool. Berdasarkan program yang sama, kita boleh guna the same movement. Sekarang ni komputer dah tahu, okay, radius dah makin besar, so kita compensate semua benda. Sangat mudah kan? Okay, when using cutter composition, you are then able to control and adjust for part dimensions using your cutter diameter radius offsets register. So nanti kamu akan tengoklah dalam CNC machine tu ada banyak offset register. The same program path can be used for the roughing passes as well as finishing cuts by using different cutter offset numbers. Cuma ada beberapa restriction menggunakan cutter compensation ni. The cutter compensation command must be on the same block with X and or Y linear command when moving onto or off of the part using cutter compensation. You cannot turn on or off cutter compensation with an X axis move. So satunya pergerakan dia kena dalam blok yang sama tu, pergerakan dia sama ada dia X atau Y ataupun XY punya plane. Kita tak boleh guna Z punya plane tu, kita ubah cutter composition punya code.
Itu dia punya hukum hakam dia. And then lagi satu, kita cannot turn on or off kata composition in a G02 or G0T, which is circular movement lah, circular interpolation. Dia kena in linear lah, sama ada G00, sama ada rapid, ataupun G01 yang slow sikit, straight line move. Waktu dia dalam keadaan straight line move tu, kita boleh guna kata composition. Kalau tak ada straight line move, tak ada X and Y plane, maka kita tak boleh set kita punya kata composition. Ini dua hukum yang wajib dipatuhi lah. Okay, dalam program nanti, dalam kita punya screen di CNC machine tu, anda akan dapati contohnya beginilah. Ini akan diterangkan di dalam lab nanti, tapi basically kita boleh set dah untuk setiap tool ni, dia punya offset dia berapa dan sebagainya tu. Nanti bila kita nak guna, kita just tulis D02 ke D03, D12 dan seterusnya. Okey, saya bagi satu contoh lagi dalam ni, quite a simple one, tapi sangat signifikan dalam memahami kenapa pentingnya kita punya tool compensation tu. So katakanlah kita nak potong bentuk macam ni, triangle, tapi ada pula semicircle kat sini dan tadi triangle macam tu. Motion of tool daripada P0 ke P1, P2, P3, P4, P5 dan akhir sekali ke P1 dan P0. Ini dia punya arahan untuk kita buat. Kita tahu dia punya condition, sini point dia adalah 44, P0 adalah 22, dia punya jarak ni adalah 5 inci, sini adalah 5 inci juga, ada 2.5 dan sebagainya itu. So daripada situ kita cuba hasilkan kita punya program first tanpa kata composition, apa akan jadi. So mula kita set dulu awal, kita guna N10, G70, ini program in inches, G90 absolute coordinate, G94 sampai 7, which is spindle RPM in RPM, and then M04, which is dia punya spindle gerak counter clockwise. Okay. Then kita set up dia punya condition lagi satu, machine moves in XY plane dulu, use full circle interpolation, the feed rate is 6, spindle speed 300, tool number 1001, and dia punya coolant kita turn on M08. Baru kita nak gerak daripada PO tu ke P1. So P1 ni pun awal-awal dah ada isu. Sebab apa? P1 ni tak boleh terus ke kita punya workpiece. Kita kena consider dia punya perbezaan distance ni. Tak mudah sebab kita ada, bukan guna radius sahaja. Kita kena guna trigonometry again sebab dia jarak dia dari sini kan. So saya tak nak go through detail, anda boleh tengok di trigonometry punya pengiraan kat sini. Macam mana kita boleh dapat position P1 ni. Okay, so this is, bila dah dapat, kita akan dapati linear interpolation nya daripada P0 ke P1 tu, kita kena gerak ke X 3.835 dengan Y 3.698. Tengok kan, ini pun nombor ni pun tak berapa cantik. So tapi still kena calculate untuk kita dapatkan tempat position tu. Okay, dan kita gerak linear interpolation ke P2, daripada P1 ke P2, quite simple kalau kita guna yang bawah ni kan. Linear interpolation, Y kita tulis 9.125. Ini tak perlu tulis lah sebab dia sama je, kalau nak tulis pun boleh. And then sini pun lagi satu headache, daripada P1, daripada P2 ke P3, kita kena stop dekat somewhere yang ada jarak di antara kita punya workpiece dan dia bukannya radius, dia ada something lah. So kita kena kira pula kat sini, menggunakan formula-formula ni kita akan dapati, okey, kita punya target koordinat kita kena berhenti untuk P3 ni ialah X 5.634, Y 9.125. Ini masih jenis interpolation, terus kita gerak ke sini. Another headache pula apabila kita nak ke P4 daripada P3. So kita nak berhenti kat mana ni? Kita buat circular motion macam ni, P4 macam ni. So apa yang kita kena calculate? Satunya, ingat kalau anda kata kita guna IJ tu, kita perlukan 3 benda kan? Starting point dengan center point dengan end point.
starting point sini, kita punya center point kat sini, dan kita punya end point kat sini. So, all of this kita kena calculate. Lepas tu kita tolak pula antara starting point dengan center point untuk dapatkan IJ ni. So kita terpaksa guna tu untuk dapatkan curve yang 180 ni. Kita guna circular interpolation counterclockwise motion seperti gerak macam ni. Dan X, tengok nombor kan, 7.366. Menggunakan trigonometri jugalah, kita kena tahu beza antara jarak ni dengan jarak ni. Y 9125 dan I dia ialah 6.5 tolak 5.634 J kosong. Bila dah sampai ke P4 nak ke P5 pula, maka kita guna ni, ni tak terlalu susah lah. Cuma still kena guna trigonometri juga. Kita nak tahu P5 tu nak kena berhenti kat mana, which is X 9.302. Okay. Habis tu kita berhenti, which is linear interpolation. Sekarang ni kita nak patah balik ke P1. Kita nak ke P1, kita ambil tadi yang berapa P1 punya koordinat tadi, menggunakan linear interpolation lagi, dia akan faham straight ke sini. Dapatlah nilai ni dan dia akan berhenti kat situ. Dan akhir sekali pergi ke P0 balik. Pergi ke P0, settle, dapat nilai ni. Lepas tu kita ubah M30, which is end of data. And then N100 pula, kita ubah M00, which is program solve. Selesai kita punya program ni. Cuma boleh nampak tadi lah kan, ada few places, 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 tempat yang kita kena buat trigonometri khas. Ini baru satu tool. Kalau anda kata tiba-tiba tool tu jadi lagi besar, dia punya radius, katakanlah terpaksa nak guna lagi besar, dan kita kena kira balik ni. Kan jarak dia beza. Dengan beza dengan ni. Kena kira balik trigonometri satu-satu 5 kali. Ada pula tool lain lagi kecil. Contohnya, kena lagi 5 kali. So it's very tiring. Walaupun anda power matematik sekalipun, dia inilah memenatkan lah untuk saya kali kena buat. So end up, better kita just guna kata compensation untuk selesaikan masalah-masalah macam ni. Untuk tu, saya akhiri untuk kali ni. Cuba repeat proses ni using kata compensation. Cuba buat program. Andai kata kita nak buat juga tadi, bentuk tadi, menggunakan kata compensation. Dan kamu akan dapati memang sangat memudahkan. Cuma kita akan tengok nantilah dalam kelas yang seterusnya. Kita akan bincangkan, sila buat dalam grup masing-masing macam mana nak dapatkan program yang sesuai menggunakan kata compensation. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.